Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قالت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat untuk kita menyambung kembali pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah susunan Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, dan kita masih lagi dalam bab yang ke-12 berkenaan dengan cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan masuk pada hadis yang ke-89, yakni menanggalkan cincin sebelum masuk ke tandas. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala naza'a khatamahu. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan sesungguhnya Nabi SAW apabila hendak memasuki tandas, baginda menanggalkan cincinnya. Jadinya al-khala dalam hadis di atas ini pada asalnya bermaksud tempat yang sunyi lah daripada orang ramai. Kemudiannya perkataan ini digunakanlah secara khusus bagi tempat yang disediakan untuk membuang air kecil ataupun air besar lah. Itu. Dan Nabi SAW apabila hendak memasuki tandas, maka Nabi akan tanggalkan cincin baginda itu terlebih dahulu, disebabkan pada cincin Nabi itu terdapat ukiran nama Allah, nama baginda dan juga kalimah Rasul. Jadinya Nabi SAW apabila masuk ke dalam tandas, Nabi akan tinggalkan ataupun tanggalkan cincin baginda itu di luar, kerana di ukiran pada cincin Nabi SAW itu ada nama Allah, ada nama Rasul dan juga ada nama baginda Nabi SAW, yakni Nabi Muhammad. Jadinya pengajaran daripada hadis yang kita baca kat ini, dan pengajarannya adalah tidak kita ini membawa masuk ke dalam tandas sebarang benda-benda yang terdapat nama Allah ataupun ayat Al-Quran dan sebagainya lah. Benda-benda yang dimuliakan di dalam agama, tidak boleh untuk kita ini bawa untuk masuk ke dalam tandas. Itu tidak dibenarkan. Jadinya pengajaran yang kedua adalah kewajipan untuk kita ini menjaga kehormatan nama Allah dan nama-nama yang dimuliakan oleh agama daripada pencemaran dan penghinaan. Kita takut-takutlah kalau kita ini bawa benda-benda yang pakaian dan sebagainya yang terdapat nama Allah ataupun nama-nama yang mulia, boleh mendatangkan pencemaran dan juga penghinaan terhadap agama kita lah. Jadinya kita ini dilarang untuk membawa benda-benda yang terdapat perkataan-perkataan yang mulia lah, seperti nama Allah dan sebagainya. Sebab itu Nabi SAW apabila nak masuk ke dalam tandas, Nabi akan tanggalkan baginda punya cincin yang diukir dengan perkataan Muhammad Rasulullah. Nabi akan tanggalkan dan letakkan di luar sebelum masuk ke dalam tandas. Itu hadis yang ke-89, dan insyaAllah hadis yang terakhir pada bab yang ke-12, hadis yang ke-90, yakni cincin Nabi SAW itu terjatuh ke dalam telaga Aris. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min wariqin
fakana fi yadihi thumma kana fi yadi Abi Bakrin wa yadi Umar thumma kana fi yadi Uthman hatta waqa'a fi bi'ri arisin naqshutu Muhammadun Rasulullah. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yakni anak kepada Sayyidina Umar lah, Abdullah bin Umar. Beliau menceritakan Rasulullah SAW telah menempa sebentuk cincin daripada perak. Cincin itu berada di tangan baginda sehinggalah baginda wafat, kemudian berada di tangan Abu Bakar, yakni cincin itu diserah miliknya kepada Sayyidina Abu Bakar. Kemudiannya di tangan Umar, kemudian di tangan Uthman, hinggalah cincin itu terjatuh ke dalam telaga Aris. Ukiran di bahagian atasnya ialah Muhammadun Rasulullah, yakni dalam hadis ini cincin yang Nabi SAW ada tu, cincin yang Nabi tempa untuk dibuat sebagai cop mohor itu telah hilang ataupun telah terjatuh ke dalam telaga Aris ketika mana dipegang oleh Sayyidina Uthman. Dan cincin ini dia adalah diberi sebagai bentuk peninggalan lah kepada khalifah, yang bermula daripada Nabi SAW. Nabi pakai, kemudian dia setelah baginda wafat diberikan kepada Abu Bakar. Apabila Abu Bakar wafat diberikan kepada Sayyidina Umar, khalifah yang kedua. Apabila Umar wafat diberikan kepada Sayyidina Uthman. Tapi apabila berada di tangan Sayyidina Uthman itu, cincin itu dia terjatuh ke dalam telaga Aris. Terjatuh ke dalam telaga Aris, tidak sengajalah terjatuh. Telaga Aris ni ialah kalau ikut nama Aris, ialah sebuah kebun yang berada hampir dengan Masjid Quba di Madinah. Diceritakan bahawa Sayyidina Uthman pada zaman pemerintahannya telah memerintahkan agar digali satu telaga air di kawasan kebun tersebut untuk kegunaan penduduk Madinah. Pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman, beliau arahkan agar digali satu telaga air di kawasan kebun tersebut untuk kegunaan penduduk Madinah lah, di kawasan Aris. Di kawasan Aris. Tatkala beliau duduk di tepi telaga tersebut memerhatikan orang ramai melakukan kerja-kerja penggalian dan memberi arahan, ketika itulah cincin Nabi SAW yang dipakainya itu terjatuh ke dalam telaga tersebut selama 3 hari. Bila dah jatuh saja cincin Nabi itu yang berada di tangan Sayyidina Uthman tu, jatuh je dekat telaga Aris tu, beliau mencari selama 3 hari. Namun tak dijumpai lah, cincin tersebut tidak dijumpai. Dan ini apa pengajaran daripada hadis yang terakhir di dalam bab yang ke-12 ini adalah, yang pertamanya keharusan kita ini mengambil berkat daripada barang peninggalan orang soleh dan memakai pakaiannya. Ini bolehlah untuk kita ambil berkat daripada barang-barang peninggalan orang-orang soleh, tidak ada masalah. Cumanya adalah batas-batasnya, adalah adab-adabnya yang perlu dijaga. Itu sebab kita tidak mahu menimbulkan fitnah dan sebagainya. Jadinya perlu untuk kita tahu adab-adab dan sebagainya. Yang keduanya, hadis di atas menjadi dalil bahawa harta Nabi Muhammad SAW ini tidak menjadi warisan kepada keluarganya. Tidak menjadi warisan kepada keluarganya kerana jika menjadi warisan, pastinya lah cincin itu akan diserahkan kepada ahli keluarga baginda Nabi SAW. Tapi cincin itu tidak diserahkan kepada ahli keluarga, bahkan diserahkan ataupun diberikan amanah untuk digunakan oleh seluruh kaum muslimin, seluruh orang Islam. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, barang-barang milik baginda itu seperti cincin, bekas air dan sebagainya, alat-alat senjata dan sebagainya, daripada barang-barang peninggalan baginda itu dijadikan sedekah kepada kaum muslimin. Segala barang peninggalan yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW ini dijadikan sebagai sedekah untuk kaum muslimin, untuk seluruh orang beriman. Orang yang diberi mandat menguruskannya, orang yang diberi amanah lah yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga harta peninggalan Nabi SAW itu, yang diberi mandat menguruskannya mengikut pandangan menepati kemaslahatan kaum muslimin. Bekas air diberikan kepada Anas radhiyallahu anhu sebagai untuk memuliakanlah
memuliakannya kerana pernah berkhidmat sebagai khadam Nabi. Diberikan bekas air ataupun cebok air kepada Sayyidina Anas, sebabkan Sayyidina Anas ni dia pernah berkhidmat dengan Nabi SAW. Jika ada sesiapa ingin mengambil berkat daripada bekas ataupun cebok itu, beliau tidak boleh menghalangnya. Kalau ada orang yang nak ambil berkat daripada bekas air yang Nabi SAW tinggalkan kepada beliau, yakni kepada Sayyidina Anas, dia tak boleh nak halang. Dia cakap, tak boleh, ni harta aku. Dia tak boleh buat macam tu. Kalau ada orang nak ambil berkat daripada peninggalan Nabi SAW, dia kena bagi. Sayyidina Anas kena bagi. Sebabkan Nabi SAW telah sedekahkan harta peninggalannya itu untuk kaum muslimin, seluruh orang beriman, bukannya kepada kepada seorang individu sahaja. Ya. Barang-barang peninggalan baginda yang selebihnya diberikan kepada beberapa orang lain yang dikenali. Adalah diberikan kepada orang-orang lain. Ada barang-barang Nabi SAW berikan kepada orang-orang lain, kepada sahabat-sahabatnya yang lain. Adapun cincin baginda Nabi SAW itu ada pada khalifah. Yang pertama iaitu Abu Bakar, kemudiannya khalifah kedua Sayyidina Umar, dan kemudiannya khalifah yang ketiga yakni Sayyidina Uthman. Harta, lepas tu yang ketiganya, apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni adalah harta sekalipun kecil, jika ianya hilang, hendaklah dicari dengan sungguh-sungguh. Seperti mana kita tengok Sayyidina Uthman, walaupun itu hanyalah sebentuk cincin, tapi cincin tu walaupun kecil, dia cari selama 3 hari, tapi dengan takdir Allah tidak dijumpailah cincin Nabi SAW tersebut. Tapi kita pujilah kepada effort ataupun kesungguhan Sayyidina Uthman ini. Dia mencari cincin yang hilang itu selama 3 hari berturut-turut. Dia cari cincin Nabi SAW selama 3 hari. Itu dia punya effort, kesungguhan dia menjaga untuk mencari bersungguh-sungguh harta walaupun sekecil harta lah. Harta sekalipun kecil, jika hilang, hendaklah dicari bersungguh-sungguh untuk mengelak daripada perbuatan mensiakan harta. Tatkala Sayyidatina Aisyah kehilangan kalungnya semasa dalam perjalanan pulang dari perkampungan Bani Mustalik bersama Nabi dan rombongan tentera Islam, Nabi telah menghentikan perjalanan tenteranya dan mencari kalung Aisyah hingga jumpa. Dalam cerita di atas, Sayyidina Uthman telah mencari cincin yang terjatuh ke dalam telaga Aris itu selama 3 hari, namun tetap tidak menjumpainya. Ni ada 2 kisah yang yang pertama tadi diceritakan tentang Sayyidina Uthman, dia cari cincin yang hilang itu selama 3 hari di telaga Aris. Lepas tu disebutkan juga satu kisah lain di mana Sayyidatina Aisyah pun pernah hilang dia punya kalungnya ataupun rantainya semasa dalam perjalanan pulang lah bersama dengan Nabi dan juga rombongan tentera Islam. Kemudian Nabi SAW mengarahkan untuk berhenti dulu supaya untuk Sayyidatina Aisyah ini cari balik kalungnya yang hilang hingga jumpalah. Itu kena cari. Kalau ada barang-barang kita yang hilang, kena cari dulu sebelum kita beli barang baru. Kena cari dulu barang-barang yang kita rasa penting bagi kita cari dulu. Kalau jumpa, alhamdulillah. Kalau tak jumpa, nak buat macam mana tak jumpa, kena beli barulah kalau tak jumpa. Tapi yang pertama, yang penting sekali adalah kena cari terlebih dahulu. Lepas tu yang keempat, pengajaran yang keempat adalah sebahagian ulama menyebutkan bahawa cincin Nabi SAW itu mempunyai suatu rahsia sebagaimana rahsia yang ada pada cincin Nabi Sulaiman. Ini kata sebagian ulama, cincin Nabi SAW itu ada rahsianya, ada rahsia-rahsia seperti mana rahsia yang terdapat pada cincin Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman AS ini tatkala baginda kehilangan cincinnya, menyusul selepas itu kehilangan ataupun kejatuhan kerajaannya. Ini begitu juga dengan Sayyidina Uthman, tatkala beliau kehilangan cincin Nabi SAW, kerajaannya mula, inilah kerajaan khalifah pada zaman Sayyidina Uthman itu, lepas dia hilang cincin Nabi SAW itu, kerajaannya mula menjadi tidak stabil lah. Muncul kumpulan yang keluar menentangnya. Bila dah tak stabil, memang adalah kumpulan-kumpulan yang menentang.
Sejak saat itu bermulalah kekacauan yang berakhir dengan pembunuhan beliau, dan kesan daripada peristiwa tersebut berentetan hingga akhir zaman dengan wujudnya puak Syiah, Khawarij, golongan Alawiyin, Umayyawiyin dan sebagainya. Jadinya ini mungkin salah satu sebab lah kenapa kerajaan ataupun Sayyidina Osman itu pada zamannya itu agak bergolak lah sedikit, agak bergolak sebabkan mungkin disebabkan dia telah telah tidak sengaja menghilangkan cincin baginda Nabi SAW. Wallahu alam lah, kita tidak pasti, tapi itu hanyalah apa yang disebutkan oleh sebahagian ulama. Ini setakat itu sajalah perkongsian hadis pada malam ini. Kita kongsikan 2 hadis dan telah selesailah bab yang ke-12 berkenaan dengan cincin Nabi SAW, dan insyaAllah pada hari esok kita akan masuk pada bab yang ke-13, iaitu cara Rasulullah SAW memakai cincin, bab yang ke-13. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.